just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu isu hangat hari ini, di mana pengakuan daripada salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan yang juga bekas Menteri Kewangan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Artikel daripada FMT, didakwa terlibat salah laku, Tengku Zafrul akan lapor polis. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri mahu siasatan rasmi dimulakan mengulas dakwaan dibuat seorang lelaki dalam video tular. Menjadi persoalan, adakah Tengku Zafrul memang terlibat salah laku ini? Kalau benar beliau terlibat dengan salah laku ini, adakah beliau akan ditangkap, disaman ataupun beliau berisiko untuk hilang jawatannya? Tengku Zafrul Aziz akan memfailkan laporan polis berhubung video tular membayangkan dirinya terlibat dalam salah laku. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, beliau akan membuat laporan polis sekembalinya ke Malaysia, memandangkan sedang mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan ke Australia. Terdapat video yang telah tersebar di media sosial membayangkan saya terlibat dalam salah laku berikutan kehadiran saya pada pelancaran satu produk pada 2023. Saya menerima jemputan itu dengan niat baik dan pasukan kami tidak mempunyai pengetahuan awal tentang dakwaan atau ketidakwajaran tersirat yang ditimbulkan dalam video tersebut. Oleh itu, pasukan saya telah memulakan siasatan mengenai perkara ini dan saya akan membuat laporan polis sebaik sahaja saya kembali ke Malaysia supaya siasatan rasmi boleh dimulakan, katanya kepada Malaysia Kini. Tengku Zafrul turut menggesah mana-mana pihak yang mempunyai bukti mengenai dakwaan salah laku terbabit untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa berkaitan. Terdahulu seorang lelaki yang tidak dikenali dalam sebuah rakaman video di media sosial mendakwa dia dibayar RM800 untuk menjadi CEO sebuah syarikat dengan menandatangani MOU palsu dalam satu majlis yang turut dihadiri Tengku Zafrul. Lelaki itu mendakwa syarikat itu menggunakan MOU palsu untuk mengumpul RM36 juta. Lelaki itu mendakwa bekerja dengan syarikat pengiklanan terkenal dan menunjukkan gambar dirinya bersama bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Video itu ditujukan kepada SU Politik Kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin selain turut meminta perhatian TPM Zahid Hamidi dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung perkara itu. Syabas Malaysia, Sabas, Sabah, tanah airku. Ini satu perkongsian ataupun pendedahan. Sudah pasti berkaitan dengan Malaysia Agreement 63 ataupun Perjanjian Malaysia yang memang kita tahu yaitu MA 63 yang menjadi harapan rakyat Sabah berkaitan dengan MA 63. Akhirnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof membuat pengumuman ataupun pendedahan yang pasti dinantikan ramai. Perkongsian daripada Malaysia Kini saya kongsikan khas untuk anda semua. MA 63, 9 tuntutan asas selesai sepenuhnya, kata Timbalan Perdana Menteri. Berita sepenuhnya, sebanyak 9 perkara atau tuntutan asas berkenaan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 telah selesai sepenuhnya setakat ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Beliau berkata antara perkara yang telah selesai sepenuhnya melibatkan penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan
dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Sabah, pindaan perkara 1 dalam kurungan 2 dan perkara 160 dalam kurungan 2, perlembagaan persekutuan serta pemberian kuasa mengenai pelesenan dan penangkapan ikan laut dalam kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Turut selesai sepenuhnya ialah pengiktirafan Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182 AP 182 dan pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN 1995 bagi melantik wakil Kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LHDN. Selain itu ialah penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah, pentadbiran Badan Kehakiman di Sabah dan Sarawak, penyediaan garis panduan penyerahan semula tanah dirizabkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak, serta penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Sabah, katanya dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memberikan jawapan bertulis itu bagi menjawab soalan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, PN Beluran, yang ingin tahu status terkini yang pelaksanaan hak Sabah seperti yang termaktub dalam MA 63 termasuk penstrukturan semula Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata satu tuntutan asas libatkan kajian semula pemberian khas bagi Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D RM 300 juta telah selesai sebahagian atau interim, manakala 3 tuntutan telah mempunyai keputusan dasar yaitu membabitkan pemberian kuasa mengenai alam sekitar, tenaga buruh di Sabah dan Sarawak serta kuasa mengenai pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman pindaan perlembagaan persekutuan. Sementara 14 tuntutan antaranya isu royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750, hak negeri ke atas pelantar benua, serta pertambahan perjawatan perkhidmatan awam Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112 perlembagaan persekutuan masih dalam perbincangan. Menurut TPM, tempo masa bagi penyelesaian setiap perkara atau tuntutan asas MA 63 adalah tertakluk kepada proses perundangan yang berkaitan kerana isu yang dibincangkan melibatkan perundangan yang kompleks dan memerlukan penelitian terperinci daripada pelbagai aspek. Selain itu, katanya tahap kesediaan Kerajaan Sabah dan Sarawak dari sudut operasi, sumber manusia dan kewangan juga merupakan aspek yang perlu diambil kira sebelum suatu perkara atau tuntutan MA 63 dapat diselesaikan. Perkongsian daripada Malaysia kini ini pasti dinantikan oleh seluruh rakyat Sabah dan juga seluruh pihak yang menantikan status terkini MA 63.